Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada cikgu-cikgu yang sedang menonton sesi live Sembang Malam Mudah Mengajar. So, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi lah malam ni. Kita bawakan satu tajuk daripada blog, satu artikel blog yang telah saya karang untuk petang tadi. Yang bertajuk Motivasi Murid Semasa PDPR. Sekarang ni bila kita buat PDPR, murid kita ada yang boleh ikut dengan baik, ada yang berikan kerjasama, ada yang tidak, ada yang mula-mula je excited, lepas tu dia dah tak rasa macam nak join kan. So kita nak carilah kenapa agak-agaknya diorang jadi macam ni. Punca tu hanya cikgu yang tahu kerana cikgu lebih kenal murid cikgu. Namun langkah seterusnya yang lebih penting itu bagaimana cara untuk kita memastikan bahawa motivasi mereka tu sentiasa kita dapat jagalah dengan baik. Kita nak pastikan murid sentiasa motivasi mereka tu sentiasa dipertingkatkan. So bagaimana kita nak pertingkatkan motivasi tu? Ada beberapa perkara lah yang perlu kita fikirkan. Okay. So antaranya ialah sebagai guru kita boleh tanya khabar murid lah. Ini salah satu cara untuk kita lebih kenal murid kita. Kita nak rasa mereka, bagi mereka rasa mereka dekat dengan kita, rasa mereka bahawa kita ni adalah guru yang prihatin lah. Maknanya bukan saja macam orang yang suka mengarah-ngarah dan orang yang menyuruh-nyuruh, tapi kita ada rasa concern kepada murid kita. So cikgu boleh sentiasa bertanyakan khabar lah, tanya khabar murid, tanya awak sihat ke tidak pada hari ni. Perkara ni biasanya cikgu akan buat lah, secara tidak langsung cikgu akan tanyakan bangun awal tak hari ni. Okay, macam cikgu anak saya, dia tanya solat subuh ke tak hari ni. So benda tu boleh menjadi satu peringatan jugalah, nasihat yang baik kepada anak murid saya. Dan dalam situasi tertentu bila kadang-kadang cikgu boleh tanya, okey awak mengantuk pagi ni, kenapa awak mengantuk, semalam tidur awal tak? Perbualan-perbualan sebegini sebenarnya walaupun nampak macam ringan, macam perbualan biasa, tapi menyebabkan murid rasa bahawa dia datang tu sebenarnya bila dia on dia punya mic dengan dia punya on dia punya kamera tu, dia sebenarnya dia rasakan bahawa dia sedang bercakap dengan seorang yang dia boleh percayai. Bukan dia rasa macam seorang yang akan check kat dia. Tu yang kadang-kadang dia akan tutup terus kamera, tak nak tunjuk diri dia. So dia rasa macam tak selamat lah, dia rasa tak selesa. Okey, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam cikgu Linzat. Dan juga cikgu Saadia KDB je. So topik perbualan kita pada malam ni ialah Sembang Malam Mudah Mengajar, Motivasi Murid Semasa PDPR. So kita dah masuk poin yang pertama, bagaimana dengan bertanya khabar murid itu dapat membina rasa selamat dan rasa rapat antara guru dengan murid. Orang kata istilah bahasa kita kan, kita panggil dia spotting. Cikgu dengan murid ni agak spotting lah. So kita boleh bina rasa yang seronok tu, baru kita rasa pembelajaran ni satu komuniti, satu interaksi antara guru dengan murid. Dan yang kedua ialah, kalau kita tengok tadi yang pertama ialah kita bertanya tentang khabar murid, dan yang kedua ialah kita boleh berbincang dan putuskan bersama dengan murid bagaimana kita punya PDPR tu nak berlaku. Cikgu-cikgu pastinya dah buat kajian dulu kan, dah buat survey, nak tengok murid ni lebih banyak boleh online atau lebih banyak cenderung pada offline, bagi kita nak tahu background murid. Itu adalah bahagian pertama. Bahagian kedua ialah memilih aktiviti. So bila nak pilih aktiviti, cikgu boleh bincang dengan murid. Kita tanya macam, awak lebih suka kahut? Okey, ke kahut. Okey, jom cikgu rasa kita kena cuba nak buat dengan kaedah Jamboard. Cikgu tunjuk hari ni, semua tengok awak rasa suka tak. So kalau murid rasa kebanyakannya tak suka dan sebagainya, agak sukar lah, agak sukar walaupun cikgu rasa benda tu penting, tapi agak sukar. Kecuali benda tu adalah aktiviti wajib, macam ni kena kira. Dia tak nak, cikgu saya tak nak kira, saya nak jawab dia. Tak boleh lah. Aktiviti di sini bermaksud pilihan tools ataupun mungkin kaedah cikgu kan. Mungkin murid kata, cikgu kami nak selalu tengok cerita. Mungkin cikgu boleh ikutlah cakap murid kita cerita, tapi dalam batasan profesionalisme, dalam batasan pertimbangan profesionalisme cikgu. Maknanya kata, cikgu tak nak dah kami baca-baca tengok slide ni, kami nak main game je, nak jawab quiz je. So benda tu mungkin tak sesuai lah. Takkan kita nak tengok movie saja, takkan kita nak tengok video saja, kita nak adalah masa-masanya kan. So walaupun kita beri peluang pada murid untuk berbincang dengan kita, memutuskan nak buat aktiviti apa, masih ada lagi
sempadan-sempadan yang perlu diikuti, yang sempadan yang perlu menjadi batas kepada sejauh mana murid boleh menentukan apakah kaedah yang perlu mereka buat. So di sinilah pertimbangan profesionalisme guru tu sangat penting. So kita masuk kepada poin yang ketiga. Kita boleh berikan ganjaran lah dalam bentuk ganjaran, di sini sebutkan ganjaran dalaman dan luaran. Dalaman ni dalam istilah bahasa Inggeris dia ialah intrinsic. Okey, intrinsic, satu lagi extrinsic. Extrinsic dan intrinsic. Susah nak sebutnya. Okey. Biasa kita buat ialah extrinsic. Okey, extrinsic ni maknanya luaran, bersifat luaran. Contohnya macam kita bagi dia hadiah. Kita bagi dia ganjaran, kita bagi stiker, kita bagi macam-macam lah. Kata okey, siapa dapat jawab ni, okey untuk 3 kelas berturut-turut cikgu akan bagi penanda buku. Cikgu akan bagi mungkin cawan Upin Ipin. Okey. So itu adalah extrinsic. Cikgu nak bagi stiker, cikgu nak bagi point, itu semua extrinsic, bersifat luaran, benda luar. Bila intrinsic bermaksud benda yang boleh menjadi ganjaran kepada dalaman dia. Contoh kita bagi dia pujian. Kita bagi dia pujian, kita kata okey tahniah, bagus, cemerlang, ataupun kita boleh bagi dia penghargaan. Penghargaan tu pun walaupun dalam bentuk bukan dalam bentuk benda, dia adalah satu intrinsic motivation yang boleh menyebabkan murid rasa lebih berkeyakinan, dia rasa dia hebat, dia rasa dia ada peluang. Contoh kita bagi okey oleh sebab siapa yang contohnya kita kata macam ni. Okey, siapa yang dapat jawab dengan betul, cikgu bagi dia tunjuk dia punya gambar yang dia paling suka. So murid kadang-kadang bila dalam kelas dia excited, dia nak tunjuk, dia nak share dengan kawan-kawan dia. Tapi cikgu hanya akan bagi pada murid yang berjaya jawab, ataupun cikgu lantik. Hari ini siapa yang dapat 20, cikgu lantik dia sebagai ketua, orang yang hebat. So kita bagi dia motivasi bersifat pujian, penghargaan, keutamaan. Saya ulang sekali lagi, intrinsic motivation ni lebih bersifat kepada pujian, penghargaan dan juga keutamaan. So inilah yang dikatakan intrinsic motivation. So bila beri ganjaran luar, ada setengah cikgu dia akan post. Ada cikgu yang mungkin post tu leceh kan, ataupun tak boleh sampai. Ada cikgu yang dia simpan dulu hadiah tu. Okey, so kita tengok dulu, ada satu soalan lah daripada cikgu, mungkin perkongsian daripada Cikgu Linzak. Dia kata nak galakkan murid yang malu komunikasi dengan guru ibu bapa ada di sebelah. Okey. Sebab bila ada mak ayah kan rasa janggal kan. Kita ni kadang-kadang bila ada orang yang terdekat dengan kita, bila kita jadi macam orang lain. Kita jadi macam orang lain. So itu biasalah. Itu biasa. Perkara ni mungkin kita boleh bagi satu tips kepada ibu bapa. Bagus satu dimensi ataupun perspektif yang baik dibawakan oleh Cikgu Linzak. Bahawa kadang-kadang murid ni sebenarnya dia ada kemahiran, dia ada keyakinan diri, tapi sebab ibu bapa dia duk tengok dia buat apa, dia duk tengok dia punya kelas, dia jadi malu. So mungkin boleh bincang dengan ibu bapa, dan cikgu sebenarnya ada kuasa untuk untuk menghubungi ibu bapa lah dan beritahu situasi dia macam ni. Anak cikgu, anak tuan-puan ni dia agak pemalu orangnya bila ada ibu bapa. Okey, tak apa, settlekan dulu, nanti baru slowly kita akan ajar dia bagaimana supaya dia tak perlu rasa malu, malah dia perlu rasa bangga. Sebab ibu bapa dia tengok macam mana diri dia berinteraksi di dalam kelas. Apa yang saya boleh kongsikan Cikgu Linzak, kalau situasi macam tu memang kita kena hubungi ibu bapa lah. Sebab takkan kita nak suruh murid tu kata okey beritahu mak ayah awak jangan tengok. Dia segan, dia hormat dari ibu bapa dia. So apa kita boleh buat, kita dah tahu ibu bapa tu cuba reach out. Cikgu saya perhatikan lah, ini bukan dia cakap, dia perhatikan dia jadi macam malu sedikit. So mungkin boleh beri peluang dalam 1-2 sesi, okey, bagi dia berseorangan. Saya sebagai cikgu akan bagi feedback lah. Mungkin tuan-puan mungkin rasa mungkin betul-betul nak tengok macam mana anak saya ni betul-betul ke belajar ke tidak. Jangan risau, saya ada, saya boleh bagi feedback. Okey, nanti saya akan bantu dia sedikit demi sedikit daripada jadi seorang yang introvert kepada extrovert. Kalau istilah saya gunakan tu betul lah. Okey, kita pergi kepada bahagian keempat. Bahagian keempat ialah mempelbagaikan bentuk penilaian. Bila kita asyik nak bagi tugasan tu, kita asyik tanya, kita akan ajar tunjuk slide dan everything semua, tapi kadang-kadang
kita di hujung itu kita akan kata cikgu bagi kamu latihan, cikgu bagi kamu latihan. Lama-lama murid malas nak ni. Macam dah tahu dah, semalam cikgu bagi muka surat 24, esok mesti 25. So tak payah join kelas. So dia dah boleh predict kat situ. So cikgu boleh bagi penilaian tu dalam bentuk yang berbeza, berubah-ubah. Ya, kita boleh ubah sikit lah. Contohnya macam, esok cikgu nilai secara lisan saja. Siapa dapat jawab tu cikgu dah tahu dah murid ini capai atau tidak dan sebagainya. So ada kadang-kadang tu mungkin kalau ada murid ada kapasiti, ada peranti, so mungkin boleh minta mereka bagi video. So inilah antara perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan. Bukan sahaja memudahkan di bahagian murid, motivasi mereka lebih tinggi, cikgu juga lebih seronok sebab tak perlu nak pergi pening-pening fikir menanda hasil yang hasil bertulis tu banyak-banyak. Jadi leceh kan, sendiri susah. Okey, so inilah yang perlu cikgu pertimbangkan lah ya. So yang kelima ialah cikgu boleh tunjuk analisis kehadiran. So analisis kehadiran ni maknanya cikgu pastinya bila dalam sesi PDPR cikgu akan ambil kehadiran. Jangan tahu Ali, Abu, Aminah, Siti, Noreha semua ni ada masuk dalam kelas. So esoknya cikgu tahu siapa yang tak ada. So bila di hujung tu cikgu mungkin boleh bagi feedback ataupun maklum balas secara personal ataupun secara the whole class. So kalau personal cikgu boleh kata Aminah awak kurang 2-3 hari minggu lepas awak tak datang. Berbanding minggu lepas awak rajin datang. Apa yang berlaku? Awak boleh tak awak ceritakan pada cikgu? So dia rasa macam kita ni beri perhatian. So tak adalah dia rasa alah cikgu tu ajar je, aku tak adalah nanti dia nak tak cari aku ni yang tak siap kerja dia. So dia rasa macam kita mencari-cari kesalahan. So itu salah satu cara untuk kita berikan, tunjukkan dia perhatian. Kadang-kadang perhatian tu bukan bermaksud kita asyik panggil nama dia, bukan kita asyik bagi dia hadiah, bukan kita asyik menangkan dia. Sebab ada murid, kalau kita tengok daripada mula tadi, yang dapat penghargaan siapa? Murid pandai, murid yang behavior baik, ada nilai kepimpinan. Bagaimana dengan murid okey sederhana tapi dia sentiasa hadir? So cikgu kena titik beratkan. Atau murid tak sentiasa hadir tapi dia cuba untuk hadir dengan maksimum. So ini cikgu kena fikirkan sebab benda ni boleh memberi kesan kepada penilaian pentaksiran bidik darjah sebab dia juga melibatkan sikap murid. So kena ambil perhatian. So kita bukan saja memberi penghargaan kepada murid yang perform dengan baik dalam kelas, jawab dengan baik, tapi juga memberikan kerjasama dari segi kehadiran dan penglibatan dalam kelas. Okay. Dan seterusnya kita pergi kepada poin nombor 6 iaitu mengikuti perkembangan media sosial. Okay. So kita kena ikutlah perkembangan media sosial. So macam cikgu kadang-kadang kena ambil tahulah macam Ali ni dia Insta famous. So kita boleh ambil tahu hebat ni gambar bergaya. So tapi bila kita ambil tahu tu dalam keadaan yang positif, kita tidak menidak-nidakkan ataupun menganggap negatif. Contoh kita kata kemain awak dekat Instagram, kemain lagi muka tu flawless apa. Jadi dia terasa. Dan kadang-kadang ada orang yang introvert ni dia macam dia real life dia pemalu tapi bila media sosial dia meletup macam kat TikTok dan sebagainya. So kita itu yang kita kata nak tarik daripada punya introvert skill, introvert dia tu, bagaimana dia jadi orang lain di luar, kita nak bawa masuk dalam kelas dan puji dia bahawa kita menerima, cikgu terima awak, cikgu bangga dengan awak dan awak ada certain skill yang menyebabkan kenapa awak tu boleh famous kat media sosial. Mungkin awak pandai berlakon, awak pandai ambil gambar, awak bijak memberi komen, awak pandai buat caption menarik, awak pandai juga edit itu dan ini, awak tahu guna teknologi. So bring in semua kelebihan dia tu masuk ke dalam bilik darjah, bring in semua keyakinan dia tu ke dalam pembelajaran dalam bilik darjah. Okay, dan seterusnya ialah movies. Sebenarnya saya nak kata gunakan filem, movies ataupun video YouTube sebenarnya, tapi saya letak movies jadi saya tak sempat nak edit, nanti saya akan ubah. Okay, movies maknanya sekali-sekala, salah satu benda yang boleh memberikan ganjaran pada murid suka tengok cerita kan, dia suka tengok story-story apa semua, dia kadang-kadang tak berapa minat lah, asyik nak tengok slide aja, asyik nak tengok Jamboard je dekat screen kan. Sekali-sekala nak tengok movie sebab movie ni cerita.
Kalau cikgu tak jumpa movie, cikgu ambil je video daripada TikTok dan minta mereka berbual tentang video tu. Ulas sana, ulas sini, ulas sana, ulas sini. Kan jadi dia lebih menarik sebab manusia ni kebanyakannya kadang-kadang suka nak tengok gosip. So, bila nak tengok gosip, dia suka nak tengok orang lain. So, bring in into the positive light. So, dia akan gunakan movie untuk dia belajar nilai-nilai murni. Seterusnya kita ada ialah cikgu hari ini. Maksud cikgu hari ini ialah kita bagi peluang kepada murid untuk lead pembelajaran pada hari itu, PDPR pada hari itu. So mungkin kita minta kalau lebih kepada murid pandai. Minta murid pandai ni bentangkan mungkin boleh kongsi dengan kita. Okey, sebelum saya pergi yang ke poin yang terakhir, kita nak tengok soalan yang last daripada Cikgu Kelbans. Okey. Cikgu Harry dan rakan-rakan, okey, tinggal pula inti 1 hingga 3. Jangan risau 1 hingga 3 tadi. Cikgu boleh tengok blog post saya yang terbaru. Saya dah kongsikan dekat blog saya. Nanti boleh baca saya punya blog tu lah. Okey, last sekali ialah pertandingan. Kita boleh buat pertandingan lah. Okey, bila ada pertandingan, walaupun kita suka pertandingan kan. So sekali-sekala, mungkin seminggu sekali dalam kelas kita boleh minta murid, kita boleh bagi aktiviti yang bertanding lah di kalangan murid. So kita buat kuis, kahut, kuisis dan sebagainya. Benda ni boleh membantu merancakkan lagi semangat mereka. So tak adalah dia rasa cikgu nasyid tunjuk, suruh jawab, tunjuk, suruh jawab. Tapi bila murid kita ni, kita nampak kan dia orang punya perangai ni suka tunjuk terror. So dia nak tunjuk terror, so dia nak tunjuk, so dia nak kongsi. So inilah benda-benda dia nak rasa diri dia tu hebat. So sebenarnya bila dia rasa diri dia hebat tu, walaupun bunyi dia macam negatif, sebenarnya dia ada satu benda positif. Dia ada keyakinan diri, dia ada rasa self efficacy, menyelesaikan sesuatu benda tu dengan cekap. So inilah benda-benda yang kita kena tap in dia potential. So insyaAllah pasti murid kita ni akan suka. So walaupun bunyi teori ni macam susah, tapi dia sebenarnya senang. Dia cikgu dah buat pun, tapi cikgu mungkin kena kerapkan buat lah. Okay, contohnya macam kahut. Sebab sekarang ni dalam keadaan yang stres dengan PDPR, kena duduk berjam-jam depan komputer macam ni kan. Kita pun stres. Cikgu nak tengok saya live lama-lama 1 jam, cikgu pun stres kan. Cikgu macam saya tengok juga tadi masuk keluar. So kita pun stres kan. Kita tak nak lama-lama, walaupun input tu sebenarnya bagus, tapi kita tak nak lama-lama. Apatah lagi murid kita yang dia belajar benda yang dia tak rasa pun. Macam kenapa saya kena belajar matematik susah-susah macam ni? Besar saya bukan nak jadi mathematician. Kenapa saya nak belajar bahasa Inggeris? Saya nak kerja dekat Ion je. Kan? Dia memikirkan. Maknanya murid kita ni bijak sebenarnya. Dia ada vision. Dia ada vision. Walaupun vision tu tak capai vision kita sebagai cikgu. Tapi berbalik kepada cerita asalnya tadi, bermakna bahawa murid tak stres menyoal-nyoal. Kenapa dia nak buat benda ni lama-lama dan sebagainya. So kita buat pertandingan. Jadi benda tu akan mengurangkan stres dia, mengurangkan perangai dia yang yelah PDPR ni kan, kita pun tak boleh nak duduk lama-lama. Kita webinar pun tengok skip. Saya bercakap daripada cerita sebenar. Saya pun kadang-kadang join webinar orang kan, saya tengok sikit. Kadang-kadang saya pun skip. Itu biasa, human nature kan. Apatah lagi murid kita tu, dah lah tengok dekat telefon je. So sekali-sekala boleh buat games. Yang penting kita dapat something. Daripada dia belajar, dia menang bila dia buat quiz tu. Dia buat pertandingan macam kawan dari quizzes tu. Bila dia cuba jawab, dia dapat salah, dia akan nampak jawapan yang betul. Itu pun dia dah belajar sebenarnya. Secara tidak langsung. Belajar tidak semestinya cikgu tunjuk point, suruh ingat, lepas tu jawab soalan. Okay, kita harus membezakan pengajaran dengan pensyarahan. Pensyarahan dekat lecture, dekat universiti, dia ajar soal jawab gitu je. Tapi bila belajar, kita ada macam-macam kategori. Pembelajaran berdasarkan projek, inquiry, problem based. So macam-macam cara kita boleh guna ya. So kita boleh cuba terapkan dalam pembelajaran anak murid kita. Okay. Alright. So inilah persoalan yang kita tanyakan lah, kita bincangkan. Okey, kita tengok lagi apa komen daripada cikgu-cikgu. Okey, murid tahun 4 yang masih tidak menguasai tahap minima bagi kemahiran baca, perlukah saya buat kelas asing? Okey, perlu atau tidak, cikgu kena tengok statistik cikgu, berapa ramai, kemampuan cikgu. Dan cikgu boleh bincang dengan pihak pentadbir. Adakah wajar untuk saya buat kelas pemulihan membaca? Okey, kalau tak silap saya, kalau untuk pemulihan membaca ni, kita boleh rujuk kepada guru pendidikan, guru pemulihan lah.
kita kena rujuk guru pemulihan, sebab kalau tak silap saya, kalau untuk PDPR, kita memang ada bahagian untuk guru pemulihan. Sepatutnya dia ambil murid-murid yang tak boleh membaca ni, dia buat sesi PDPR sendiri, sebab cikgu punya contact hours untuk PDPR normal terhad. So cikgu tak boleh, you cannot afford to bring in more time kalau tak cikgu memang extra hours, unless kalau cikgu yang nak tolong cikgu pemulihan tu, sebenarnya cikgu pemulihan yang kena buat. Okay. Ya, memang ada murid cakap tu semalam dalam kelas, kenapa ini ya? Oh, kenapa dia ni? Itu kenapa? Sebab maknanya murid kita tu dah bijak sebenarnya. Macam kita nak macam ni lah. Okay, saya ada sesi live ni kan. Cikgu tanya, kenapa nak join Cikgu Harry punya live webinar? Saya nak guna untuk apa? Cikgu Harry cakap pasal ni, tapi tak dikena mengena dengan bahagian saya. Itu maknanya orang bijak. Kita memilih sebab kita ni masa terhad. Sama dengan murid ni kan, kalau dulu-dulu kita punya, kalau dulu-dulu masa kita belajar kita tak banyak pilihan. So kita ikut, kita punya track tu kita dah tahu dah, dan situasi kita dah tahu dah macam ni. Kita belajar, kalau tak belajar bagus tak dapat sekolah bagus, tak dapat sekolah bagus tak dapat universiti yang bagus, tak dapat universiti bagus tak dapat kerja yang bagus, tak dapat duit yang bagus, takkan dapat kehidupan yang bagus. Tapi murid sekarang, saya tak belajar, keputusan tak okey, saya masih boleh main game. Keputusan saya tak okey, saya masih diberi makan sedap oleh mak ayah saya belanja KFC di hujung minggu. Lain. So, itu kerana culture kita, cara kehidupan kita, bagi kita, macam kita tak nak anak kita lalui zaman tu, so kita akan attack benda tu dengan cara yang lain. So dia akan mempersoalkan sebab dia tak nampak kerugian. Ini kalau nak bincang dah masuk tajuk ibu bapaan lah, yang saya takkan ulas banyak sebab saya pun bukan pakar ibu bapaan. Saya pun struggle macam cikgu juga. Saya pun struggle, cikgu jauh lebih baik. Tapi sifat bila murid tu menyoal-nyoal, itu maknanya dia bijak sebab dia memilih bagaimana dia nak tentukan. Masa dulu-dulu kita kecil, kita tak fikir. Tapi mungkin kita tak fikir sebab laluan kita tu lurus. Sekarang murid laluan dia banyak. Dia kalau tak belajar, dia boleh jadi social media influencer yang sangat berduit. Sebab ada orang tak tinggi belajar tapi dia jadi social media influencer, dia hebat. Kita dulu, apa pilihan kita? Tak ada. That's why murid ni menyoal-nyoal. Tapi kita sebagai orang dewasa yang ada kesedaran ini, kita akan menyedarkan dia, pelajaran ni bukan digunakan untuk bekerja saja, dia juga membina pemikiran aras tinggi kita, menajamkan akal kita supaya kita tak ditipu. Saya dah cakap macam orang pakar psikologi pula. Okay, supaya kita tak, saya tak ada NLP ya. Okay, so inilah benda-benda yang kita perlu beri perhatian. Okay. Okay, seterusnya ini soalan laptop sikit. Okay, hari ni internet cikgu pula problem, masih boleh buat kelas, tapi Alhamdulillah kehadiran masih baik sebab cikgu dah bagi tahu pelajar cikgu nak masuk tajuk baru hari ni. Saya rasa poin yang paling besar sekali untuk Cikgu Sadia ialah sebab mereka dah rasa selesa dengan cikgu, mereka ternanti-nanti. Kalau ada problem, mereka dah alert Cikgu Sadia, dia boleh baca dah saat cikgu akan bagi maklumat input terkini. Okay, tak masalah internet, so apa cikgu akan bagi tahu, maknanya cikgu dah rancang awal. So murid dah tahu kalau putus, okay, tak apa, ini memang hari ni belajar tajuk ni. So dia buat pelang kaji dia sendiri. So itu maknanya pengurusan guru yang baiklah daripada Cikgu Sadia. So tanya. Okay. Kalau cikgu-cikgu ada sesuatu yang mungkin rasa mungkin tak kenalah dengan apa yang saya sarankan, atau cikgu ada nak bertanya soalan, atau cikgu rasa tak applicable, boleh utarakan. Mungkin bukan saya saja yang boleh jawab, mungkin rakan-rakan cikgu yang sedang menonton sesi live ni juga mungkin boleh bagi pendapat, so kita boleh berkongsi maklumat. So inilah antara panduan-panduan yang boleh saya kongsikan lah kepada cikgu-cikgu semua. So bagi so ini adalah sedikit sebanyaklah perkongsian saya dengan tajuk motivasi murid semasa PDPR. Okey, yang penting cikgu tengok dekat bahagian bawah tu
bahagian bawah ni saya ada kata join Telegram Coach Harry t.me/mudah mengajar. Jangan lupa untuk join group saya akan update perkembangan terkini, dan juga boleh join TikTok saya akan buat video macam-macam video yang menarik insyaAllah, yang santai, boleh memberikan input baik kepada cikgu. Biasanya saya akan buat sesi live insyaAllah setiap malam lah kalau saya mampu, pada jam 9 malam dekat Facebook live saja. Memang santai, 30 minit, that's it. So saya rasa mungkin setakat itu saja. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada cikgu yang join sesi live. Saya akan onkan video ni, cikgu boleh tengok after session dalam masa 24 jam. So lepas 24 jam dan seharian mungkin saya akan off. Dan sesi ini juga cikgu boleh dengarkan semula dekat saya punya podcast Mudah Mengajar. Jangan lupa podcast Mudah Mengajar. Nak tahu macam mana nak dengarkan audio perkongsian Facebook Live saya malam ni, cikgu boleh pergi dekat podcast Mudah Mengajar nanti. Saya akan kongsikan dalam grup t.me/mudah mengajar. Jadi saya akhiri sesi saya pada malam ni dengan saya tonton semula video, saya tontonkan semula video TikTok saya ya. Okey. Okey, setakat ini saja. So terima kasih. Assalamualaikum.